Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Tajuk kita yang seterusnya iaitulah Al-Hasan. Iaitulah kumpulan kedua dalam kumpulan Al-Maqbul. Al-Maqbul kita ada As-Sahih dan Al-Hasan. As-Sahih li zatihi, As-Sahih li ghairihi. Kita akan tengok As-Sahih li ghairihi, ya. Kemudian Al-Hasan. Al-Hasan li zatihi, Al-Hasan li ghairihi. Sebelum ni kita dah belajar tentang As-Sahih. Sekarang Al-Hasan. Mudah je sebenarnya beza di antara As-Sahih dengan Al-Hasan. Sebelum saya baca apa yang tercatat dalam teks kita ni, suka saya ingatkan As-Sahih ada 5 syarat. Yang pertama, ittisalus sanad, mattasala sanadu, sanadnya bersambung. Al-Hasan pun sama sebenarnya. Ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua syarat sahih ialah adalatul rawi, perawinya adil. Mattasala sanaduhu binaqlil adli. Syarat kedua ialah al-adalah, adalatul rawi. Al-Hasan pun sama, perawi dia adil. Yang ketiga, ad-dhabiti, ya. Mattasala sanaduhu binaqlil adli ad-dhabiti. Jadi syarat yang ketiga iaitulah dhabtur ruwah, perawi yang tekun, teliti dan banyak betul, ya. Di sini perbezaan di antara As-Sahih dengan Al-Hasan. Al-Hasan khaffa dhabtuhu, ya. Mattasala binaql, mattasala sanaduhu binaqlil adli ad-dhabiti khaffa dhabtuhu. Dia allazi khaffa dhabtuhu. Dia dhabit juga tapi kurang sikit daripada perawi As-Sahih. Perawi As-Sahih ialah al-adlut tam. Adalatut tamamu adalatur rawi. Perawi itu adil secara sempurna. Yang ni perawinya adil secara kurang, ya. Sedikit kurang daripada perawi sahih. Yang keempat kelima sama. Min ghairi syuzuzin wala illatin. Ada musyuzuz, syarat keempat sama. Dan yang kelima pun sama, iaitulah adamul illah. Ya, kita tengok sini, lughatan sifatun musyabbahatun minal husni. Hasan sifat musyabbahah, ya. Muhammadun hasanun, ya. Bimakna jamil. Jadi Muhammadun hasanun dengan makna Muhammadun jamilun. Istilah, okey, istilah walaupun dibawa di sini 3, tapi sebenarnya yang ketiga tu sahaja yang diterima pakai hari ini. Adapun ta'arif Khattabi, ini istilah Khattabi sendiri, ya, tidak dipakai oleh orang lain. Yang kedua, istilah Tirmizi begitu juga. Ini istilah Tirmizi, tidak diterima pakai oleh orang lain. Yang ketiga, ta'arif Ibn Hajar. Ini yang dipakai oleh semua orang. Hari ini, inilah ta'arif dalam mustalah hadis. Menerima pakai ta'arif Khatimatul Hufaz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nukhbatul Fikr. Syarahnya Nuzhatun Nazar. Tapi tak apalah, kita baca dulu. Al-Khattabi apa dia ta'rifkan? Khattabi dia ada kitab Ma'alimus Sunan, ya, syarah kepada Sunan Abu Daud. Ma'urifa makhrajuhu, apa yang diketahui jalan keluarnya. Mana punca sanad tu diketahui. Washtuhira rijaluhu, perawinya masyhur.
tidak tersembunyi, ya, tidak majhul. Wa alaihi madaru aksaril hadis, dan hadis-hadis lain menyokongnya. Wa huwa allazi yaqbalahu aksarul ulama, fuqaha beramal dengannya. Wa yasta'miluhu 'amatul fuqaha, diterima pakai oleh kebanyakan fuqaha, ya. Kebetulannya Khattabi dia syarah kepada Sunan Abu Daud. Kebanyakan pilihan Abu Daud ialah hadis-hadis hasan dengan maksud yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Khattabi inilah. Imam Khattabi antara imam yang paling awal, ya, mensyarahkan hadis, Ma'alimus Sunan, antara syarah hadis paling tua yang sampai kepada kita. Yang kedua, Tirmizi dalam As-Sunannya. Sunan Tirmizi juga memberi fokus kepada Al-Hasan. Tetapi Al-Hasan menurut istilah Tirmizi, kullu hadisin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhib. Setiap hadis yang diriwayatkan tapi janganlah sampai ada yang dituduh berbohong. Dituduh berbohong maksudnya dia belum berbohong dalam hadis, cuma dia berbohong dalam percakapan manusia, menyebabkan hadisnya mungkar, dhaif yang terlalu teruk. Jadi janganlah dhaif itu teruk sangat. Sebab itulah kadang-kadang yang dikatakan hasan oleh Tirmizi itu sebenarnya hasan li ghairihi. Nanti kita akan belajar, ya. Ataupun dhaif yang tidak terlalu teruk yang dipakai hari ini. Tapi menurut istilah Tirmizi ia adalah hasan. Wa huwa allazi wa la yakunu al-hadithu syazan. Janganlah hadithu syaz. Kerana syaz ialah terbukti salah. Kesilapan seorang siqah, itu hadis syaz. Seorang yang dipercayai tapi dia tersilap. Ialah seorang dipercayai mungkin markah dia 70%. Tapi ada 30% yang tersilap. 30% itu dah orang panggil syaz ataupun syuzuz. Wa yurwa min ghairi nahwi dhalika fahuwa indana hadithul hasan. Dan ada jalan lain yang menyokong. Sebab itulah hadis hasan dalam istilah Tirmizi lebih merujuk kepada hasan li ghairihi, iaitu hadis dhaif yang naik pangkat menjadi hasan dengan sebab sokongan hadis-hadis yang lain. Nanti kita akan tengok secara khusus apakah itu hasan li ghairihi, ya. Yang ketiga inilah yang kita terima pakai sebenarnya hari ini dalam ilmu mustalah hadis, Ibn Hajar. Khabarul ahad, dia bukan mutawatir lah. Binakli adlin, tengok tu. Tamil dhabt, tengok tu. Adil, tamil dhabt. Ini sahih. Ini hadis sahih, ya. Ghairu mu'allalin wala syazin huwa sahihu li dhati. Dia kata kalau hadis tu perawinya adil, perawinya dhabit sempurna, bersambung sanad, tanpa illah, tanpa syaz, maka itu namanya sahih. Fa in khaffa dhabtu, tengok tu. Ba dhabit kalau kurang sedikit, fal hasanu li zatihi, maka hasan li zati. Jadi apakah ta'rif hadis hasan ini, ya? Mattasala sanadu binaklil adli, macam di sini masih sama seperti sahih, ya. Allazi khaffa dhabtuhu, cuma dhabitnya kurang sikit, ya. Taklah kurang tu. Manakala hadis sahih dhabitnya nilai betulnya mungkin 80%, 90%, ya. Tapi dalam kategori hasan, perawinya mungkin 70% ataupun 65%, ya. Tapi jangan lemah sangatlah, kurang sikit, ya. An mislihi ila muntahahu min ghairi syuzuzin wala illatin, ya. Min ghairi syuzuz sama dengan hadis sahih, wala illatin pun sama dengan hadis sahih. Hukum macam hadis sahih. Tapi kenapa diasingkan di antara hasan dengan sahih sedangkan hukumnya sama, diterima? Ini penting sebenarnya dibezakan di antara sahih dan hasan. Walaupun kedua-duanya makbul, tetapi kena tahu bahawa
Di sana ada perbincangan banyak dalam ilmu ahadis al-ahkam, terutamanya hadis-hadis hukum. Dan ada juga isu dalam bab hadis-hadis akidah dan juga yang lain. Iaitulah iza ta'aradatil adillah, jika dalil-dalil bertentangan, ya. Ada ulama pegang dengan dalil ni, ada ulama pegang dengan dalil ni, sedangkan satu masalah saja, masalah sama. Jadi kena tarjih, kena pilih yang mana pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat kadang-kadang merujuk kepada riwayat, berdasarkan ulum hadis. Kalau hadis yang kalau pendapat yang pertama berdasarkan kepada hadis sahih, pendapat yang kedua dalam masalah yang sama berdasarkan kepada hadis hasan, maka kita boleh bayangkan bahawa orang yang berpegang dengan hadis sahih lebih kuat daripada berpegang dengan hadis hasan. Walaupun kedua-duanya makbul. Jadi penting, wa in kana dunahu fil quwwah. Jadi dia lebih rendah daripada sahih dari segi kekuatan. Terutamanya inda ta'arudil adillah. Kalau dalil bertentangan. Lidzalika ihtajja bihi jami'ul fuqaha. Semua fuqaha berhujah dengan wa amilu bihi, beramal dengan. Wa 'ala al-ihtijaj bihi mu'zamul muhadditsin wal usuliyin, ya. Jadi berhujah dengan hadis hasan ini keseluruhanlah ataupun hampir keseluruhan muhaddisin dan juga ulama usul fiqh, illa man syazza minal mutasyaddidin. Tak apalah. Contohnya, ya, contoh dalam Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi lah yang banyak contoh hasan. Qala haddatsana Qutaibah. Qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman al-Tubai an Abi Imran al-Jawni an Abi Bakr ibn Abi Musa al-Ash'ari. Qala sami'tu Abi, dia kata ayah dia ialah Abu Musa, bihadratil adu, di hadapan musuh. Yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf, ya. Pintu syurga berada di bawah lindungan pedang. Tengok hadis ni menarik jugalah, ya. Daripada Abu Musa al-Ash'ari kepada anaknya, dinamakan anaknya Abu Bakar. Dia galakkan anaknya berperang. Dia berperang dan dia galakkan anaknya berperang. Dan dia, dalam perang dia boleh sempat lagi berturunkan hadis. Iaitulah hadis galakkan berperang. Sesungguhnya pintu-pintu syurga berada di bawah lindungan pedang. Tengok hadis ini dalam Sunan Tirmizi, dia kata hadisun hasanun gharib. Ini istilah Imam Tirmizi lah. Dia kata hasan lagi gharib, ya. Gharib maksudnya satu jalan sahaja. Wa kana al-hadithu hasanan li'anna rijala isnadihi al-arba'ah thiqat. Okay. Hadis ini semuanya thiqat, ya. Maksudnya Qutaibah, Ja'far ni ada perbincangan, ya. Abu Imran, Abu Bakar, ini thiqah. Abu Musa tu sahabat lah. Cuma seorang je dalam hadis ni yang kurang thiqah, iaitulah Ja'far bin Sulaiman al-Tubai. Ya. Dia ni hasanul hadis. Demikian nilaian Ibn Hajar dalam kitabnya Taqribut Tahzib. Jadi dengan sebab dia seorang, hadis ni sepatutnya sahih, ya. Tapi sekarang dah turun darjat jadi hasan kerana seorang perawi tidak mencapai darjat thiqah ataupun tamum dhabti, ya. Adalun tamum dhabti. Dia ni khaffa dhabtu. Lidzalika nazala al-hadisu, hadis turun pangkat an martabati sahih ila al-hasan, daripada darjat sahih kepada hasan dengan sebab seorang perawinya khaffa dhabtu, ya. Iaitulah Ja'far bin Sulaiman. Maratibuhu. Okey. Hadis hasan ada martabat-martabat dia juga. Ada pangkat-pangkat, ada anak tangga. Yang paling tinggi ialah perawi yang ulama kita khilaf. Adakah dia perawi sahih ataupun perawi hasan? Macam kalau kita tengok kelas, ya, kelas yang diasing-asingkan pelajar baik, pelajar yang cerdik, yang tak cerdik. Contohnya kelas A ada 40 orang.
Ada seorang pelajar tu dia kelas A tapi nombor 40. Kononnya hebat dah kelas A tapi nombor 40/40. Ada seorang dia kelas B tapi dia nombor 1. Nombor 1/40. Markah dia dengan markah orang nombor 40 kelas A itu sama je. Kadang-kadang cerdik dia lagi. Ya. Jadi perawi yang macam ni, perawi yang kalau duduk kelas B paling tinggi. Tapi kalau dia masuk kelas A paling rendah. Jadi inilah yang dikatakan dalam kumpulan Hasan dia paling tinggi. Iaitulah perawi Bahas bin Hakim daripada bapanya, daripada datuknya. Satu. Kemudian hadis Amr bin Shu'aib daripada bapanya, daripada datuknya. Ibnu Ishaq An-Taimi dan seumpamanya. Hadis ini ada yang kata sahih, ada yang kata hasan. Ada sebahagian ulama menilaikannya sebagai sahih, ada ulama yang menilaikannya sebagai hasan. Jadi apa yang ada setengah ulama kata sahih, ada ulama kata hasan. Khilafnya di antara sahih dan hasan. Maka dalam kumpulan sahih dia paling tinggi. Kemudian yang paling rendah tentulah yang ulama kita khilaf di antara hasan dan dhaif. Dia ni kalau kelas B dia nombor 40. Tapi kalau kelas C dia nombor 1. C tu dhaif lah. Jadi perawi yang macam ni dalam kumpulan hasan dia paling rendah. Kalau dia masuk dhaif mungkin dia paling tinggi lah. Okay. Kemudian sahihul isnad, hasanul isnad. Okey. Ini satu perkara yang selalu kita keliru. Kalau orang kata hadis ini sahihul isnad ataupun hadis ini hasanul isnad. Kalau dikatakan hadis itu sahihul isnad, hadis itu sahih ke tak? Ataupun hasanul isnad, hadis itu hasan ke? Ini ramai orang keliru. Ya? Sebenarnya kalau dikatakan sahihul isnad, tak semestinya sahih. Kalau dikatakan hasanul isnad, tak semestinya hasan. Sebabnya hasan, sahih kalau nama sebenar dia ialah sahihul isnadi wal matni. Dia mesti sahih sanad dan matan. 5 syarat tu. 3 syarat pertama ialah syarat matan, syarat sanad. 2 syarat terakhir tu orang panggil syarat matan. Ya. Syarat sanad ialah ittisalus sanad adalah rawi, dhabtur rawi. Syarat matan ialah adamus syuzuz dan adamul illah. Ini secara umumnya. Jadi bila lengkap semua tu apa panggil sahih. Jadi sahih ialah sahihul isnadi wal matni. Jadi kalau dikatakan sahihul isnad sahaja, itu menunjukkan bahawa hadis ini hanya melalui 3 proses sahaja. Dia hanya dinilai pada 3 syarat pertama. Tidak dinilai pada 2 syarat yang terakhir. Jadi dia hanya boleh dikatakan sahihul isnad. Adakah dia sahih? Jawabnya belum sahih. Belum pasti dia sahih. Hasanul isnad begitu juga. Dinilai 3 syarat pertama sahaja. Belum dinilai syarat keempat dan kelima. Jadi, tak boleh dikatakan hasanul isnadi wal matni ataupun hasan sahaja. Hasan itu nama pendek, nama panjang dia. Hasanul isnadi wal matni. Jadi, kalau hasanul isnad, itu belum hasan. Ya, belum hasan. Kadang-kadang dhaif lagi. Sahihul isnad itu juga banyak yang dhaif. Hanya dinilai 3 syarat pertama saja. Ini biasanya berlaku pada hukum mutaakhirin, hukum orang kemudian. Ini berlaku kepada hadis-hadis yang belum ada penilaian sebelumnya dan dia tak banyak. Jadi orang kemudian tak mampu untuk mengkaji syuzuz dan illah. Jadi mereka hanya boleh setakat menghukum sebagai sahihul isnad ataupun hasanul isnad. Mereka hanya ada kemampuan untuk menilai dari segi syarat-syarat sanad sahaja. Tidak ada kemampuan untuk menyemak dari segi syuzuz dan illah. Mereka bukan ulama ilal. Kita tengok penjelasan dia. Dia kata, sahih qaulul muhaddisin, kalau ada ahli hadis kata hadza hadisun sahihul isnad duna qal, ini lain ataupun lebih rendah daripada kata mereka hadza hadisun sahih. Begitu juga kalau dia kata hadza hadisun sahihul isnad, itu di bawah daripada hadza hadisun hasan. Li'annahu qad yasihhu aw yahsunul isnanu dunal matni li syudzuzin aw illah. Kadang-kadang sahih ataupun hasan sanad,
Tapi belum sahih matan dan sanad hasan matan, kerana belum dinilai syuzuz dan illah. Saya tak nak baca semua ni. Kemudian makna qauli Tirmizi wa ghairihi hadithun hasanun sahih. Imam Tirmizi dalam As-Sunan, orang Melayu kita kena hati-hati dengan Sunan Tirmizi. Sebab orang kita baca kitab Jawi Bahrul Mazi, karangan Marbawi itu adalah syarah kepada mukhtasar Sunan Tirmizi. Jadi ada istilah ni, hasan sahih. Hasan sahih ialah istilah Tirmizi sahaja. Ini bukan istilah yang dijumpakan hari ini. Apa dia hasan sahih? Ini yang disebut oleh Ibn Hajar lah, walaupun boleh diperbincangkan lagi sebenarnya. Menurut Ibn Hajar, Imam At-Tirmizi akan menggunakan istilah hasan sahih kalau dia ada dua jalan ataupun lebih, maka sebahagian jalannya sahih, sebahagian jalannya hasan. Jadi, boleh dikatakan sahih menurut satu jalan, boleh dikatakan hasan menurut jalan yang lain. Ataupun kalau satu jalan saja, hadis gharib, hadis yang tidak ada jalan kecuali jalan itu, maka menunjukkan bahawa hadis ini ulama kita khilaf dalam menilai. Ada yang kata sahih, ada yang kata hasan. Biasanya merujuk kepada perawi tadilah, perawi yang hasannya tinggi, sahihnya rendah, macam Bahas tadi, macam Amar bin Shu'aib, dan beberapa nama yang disebut. Ini di kalangan perawi yang ulama kita sebahagiannya mensahihkan, sebahagiannya menghasankan. Jadi dia sahih menurut sebahagian ulama dan hasan menurut sebahagian ulama yang lain. Kita tengok tu apa dia kata. In kana lil hadis isnadani fa akthar, kalau hadis itu ada dua sanad ataupun lebih, fal makna hasanun bi'tibari isnadin, sahihun bi'tibari isnadin akhar. Dia hasan menurut perkiraan satu sanad dan sahih menurut periktibaran sanad yang lain, ataupun hasan menurut sebahagian ulama, sahih menurut ulama yang lain, kalau hadis itu satu sanad saja. Taqsimul Baghawi, Al-Imamul Baghawi ini imam dalam mazhab kita Syafi'i. Dia juga imam dalam hadis. Dia ada kitab Masabih, tajuknya Masabihus Sunnah. Cuma hari ini kitab ni tak terkenal. Lebih dikenali kitab yang ada tambahan kepada Masabih. Nama dia Mishkatul Masabih. Ini daurah-daurah hadis di India. Dia sebelum mengaji Sunan Sittah, dia akan mengaji kitab Mishkatul Masabih, karangan Al-Imam Tibrizi. Dia kitab asalnya ialah Masabihus Sunnah, karangan Al-Imamul Baghawi. Al-Imamul Baghawi, dia ada dua bab. Setiap bab dia akan ada dua bahagian, dua kisim. Satu dia panggil sihah, yang kedua dia panggil hisan. Sihah dalam istilah dia ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hisan ialah Sunan Sittah. Kalau sihah tak ada masalah, Bukhari Muslim semuanya sahih. Tapi istilah kedua tu masalah, hisan. Sebab Sunan Sittah bukan semuanya hasan. Sebab Sunan Sittah ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang munkar lagi. Tapi dia telah menamakan demikian. Jadi istilah ini, kalau kita nak kata salah kerana menyanggahi jumhur, tetapi dia tak salah, istilah dia sendiri. Istilah Al-Imamul Baghawi yang tidak diterima pakai untuk kitab-kitab lain. Jadi itu hanyalah istilah bagi kitab Masabihus Sunnah. Okey, saya tak nak bacalah, baca sendiri Al-Kutub allati min Mawani Al-Hasan, Kitab min Madhinnatil Hasan, kemungkinan besar ada hadis hasan. Kalau kita nak cari hadis hasan kat mana? Kalau nak cari hadis sahih, itu dah jelas. Bukhari semuanya sahih, Bukhari semuanya sahih, Muslim semuanya sahih, Tapi hasan bukan, tak ada kitab khusus yang menghimpunkan hadis hasan saja. Tapi di sana ada beberapa kitab yang dikatakan mudah untuk bertemu dengan hadis hasan. Yang pertamanya Jami'ut Tirmizi, Yang kedua Sunan Abi Daud.
Yang ketiga Sunan Ad-Darqutni. Bagi saya Sunan An-Nasa'i pun sama. Sunan Ibn Majah pun sama. Ya. Okeylah. Kemudian kita masuk ke satu tajuk. Ya. Iaitulah as-sahihu li ghairihi. Ya. As-sahihu li ghairihi. Jadi kita ada sahih li zatihi. Yang kita belajar sebelum ni ialah as-sahih li zatihi. Sahih asal. Ya. Sahih kerana dia sendiri sahih. Yang kedua sebenarnya as-sahih li ghairihi. Tapi kita tak belajar lagi. Sekarang baru kita nak belajar. Sebabnya dia berasal daripada Hasan. Kalau kita belajar sebelum Hasan, kita tak akan bertemu dengan sahih li ghairihi kerana as-sahih li ghairihi berasal daripada Hasan. Kemudian Al-Hasan yang kita belajar tadi itu Al-Hasan li zatihi sebenarnya. Kemudian kita akan tengok Al-Hasan li ghairihi. Ya. Itu datang daripada hadis dhaif dengan syarat-syaratnya yang melepasi tapisan ulama untuk dinaikkan pangkat menjadi Hasan li ghairihi. Jadi Hasan li ghairihi, sahih li ghairihi apa dia? Al-Hasan li zatihi idza ruwiya min tariqin akhar misluhu aw aqwa min. Hasan li zatihi kalau diriwayatkan daripada jalan lain seumpamanya. Jadi Hasan li zatihi kalau dia bukan gharib, kalau dia aziz ataupun masyhur, ada jalan lain. Jalan lain macam dia juga. Jadi Hasan li zatihi campur Hasan li zatihi. Maksudnya dia dah naik pangkat menjadi sahih li ghairihi. Seumpamanya ataupun selebihnya. Contohnya hadis ini Hasan li zatihi, ada hadis lain sahih. Jadi Hasan li zatihi itu naik pangkat jadi sahih li ghairihi kerana telah disokong oleh hadis sahih. Summiya sahihan li ghairihi li'anna sihhah lam ta'ti min zati sanad. Ya. Dia tidak datang daripada sanad itu, tetapi daripada sanad lain yang menyokongnya. Ya. Macam dalam fiqh sebagai pembandingan je lah ya. Fiqh kita ada haram li zatihi, haram li ghairihi. Ada yang haram bukan kerana dia, tapi kerana yang lain. Dia sendiri tak haram. Kalau haram li zatihi, jelaslah macam arak, khinzir, itu haram li zatihi ya. Tapi ada yang sebenarnya tak haram. Kalau diharam kerana yang lain ya. Contohnya nasi. Nasi lemak. Tak haram. Tapi kalau nasi lemak itu dicuri, dirampas, maka dia haram kerana dicuri. Nasi lemak itu sendiri tak haram. Ya. Macam sembahyang. Sembahyang lagilah apa haramnya. Tapi ada sembahyang yang haram. Sembahyang pakai baju yang dicuri. Ya, kita curi baju, kita guna untuk sembahyang. Sembahyang sah. Tapi haramkan yang lain. Ya. Jadi as-sahih li ghairihi, dia hasan sebenarnya. Tapi dia naik pangkat kerana jalan lain yang menyokong. Contohnya, huwa a'la min martabil hasan li zati. Jadi sepatutnya kita belajar dia dulu, tapi kita tak belajar sebab kita kena hasan dulu. Sebab dia gabungan hasan dan hasan ya. Misaluhu, contohnya hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalau tidak bahawa aku menyusahkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersugi setiap kali sembahyang. Ini galakan untuk bersugi. Di antara tempat yang digalakkan untuk bersugi ialah untuk sebelum sembahyang. Ya. Jadi hadis ni perawinya Muhammad bin Ammar daripada Abi Salamah daripada Abu Hurairah. Abi Salamah bukan sahabat ni. Ini Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ya. Ahadu fuqaha is-sab'ah di Madinah. Qala Ibn Salah fa Muhammad bin Ammar ibn Alqamah min al-mashhurin bis-sidqi was-siyarah. Masalah kita dalam hadis ini ialah Muhammad bin Ammar ini.
dia memang as-sidq wal amanah ada, as-siyanah ada, maknanya dari segi adalah dia tidak syak. Lakinnahu lam yakun min ahli al-itqan, maksudnya lam yakun min ahli al-dhabt. Dia ni bukan dhabit tamil dhabti. Hatta dha'afu ba'dhum min jihati, ada sebagian ulama mendhaifkannya. Wasaqahu ba'dhum li sidqihi wa jalalati, tapi dia seorang yang dihormati, ya. Fahadithuhu min hadhihi an-nahiyah min hadhihi al-jihah hasan. Jadi hadis ni kalau tanpa sokongan dia hasan. Falamma dhamma ila zalika kaunuhu ruwiya min awjihin ukhar, tapi ada jalan lain. Zala bidzalika ma kunna nakhshahu alaihi min juz'i. Jadi menghilangkan kebimbangan kita tentang hafalannya yang tidak baik tadi. Wan jabar, tertutup. Zalika an-naqsu al-yasir. Jadi kekurangan yang sedikit itu tertampung. Fasahha al-isnad. Jadi hadis ini dia sahih wal tahaka bidratus sahih. Maksudnya sahih li zat li ghairihi, ya. Okey, al-hasan li ghairihi. Al-hasan li ghairihi huwa dhaif. Hadis ini dhaif. Tapi iza ta'addadat turuqu. Dhaif yang datang daripada jalan-jalan yang banyak. Tapi bukan semua dhaif. Walam yakun sababu dha'fi fisqar rawi aw kadhibahu. Nanti kita akan belajar secara khusus apa dia dhaif, ya. Dhaif ada yang dhaif, kata dhaifun khaffa dha'fuhu. Dhaif yang dhaif dia tak teruk sangat, ataupun dhaifun injabar, dhaifun yang jabir, ya, dhaif yang boleh ditampung. Ada satu lagi ialah dhaifun syadidud dha'fi, dhaif yang terlalu teruk dhaifnya, ya. Ataupun dia panggil dhaifun lam yanjabir, ya, dhaif yang tidak boleh ditampung. Jadi dhaif yang boleh ditampung itu yang ada harapan untuk naik pangkat, ya. Yang tak boleh ditampung berkait dengan adalah lah biasa, berkait dengan bohong, berkait dengan tipu, berkait dengan fasik, ya. Yustafadu min hadha at-ta'rif anna ad-dha'if yartaqi ila darajatil hasan li ghairihi bi amrayn. Jadi kena ada dua syarat untuk dhaif naik pangkat kepada hasan li ghairihi. An yurwa min tariqin akhara fa aktsaru ala an yakuna at-tariqul akharu mislahu aw aqwa minhu. Jadi kena ada jalan lain. Jalan lain tu seumpamanya, mana dhaif yang tidak teruk ataupun lebih kuat daripadanya, lagilah. Ada hasan ke lagi bagus. An yakuna sababu dha'fil hadis imma su'u hifzin. Ni dhaif yang lemah, dhaif yang tidak terlalu teruk dipanggil, dhaif yang boleh ditampung. Kalau berkait dengan dhabat, berkait dengan hafalan. Kalau dia hafalannya sedikit lemah ataupun terputus sanad, ataupun perawi tidak dikenali, ya, tidak ditemui dari segi jarah dan ta'dilnya, maka ini semua dikategorikan sebagai dhaif yang masih boleh ditampung, ya. Jadi dhaif yang tidak terlalu teruk, datang yang jalan lain seumpamanya, tidak terlalu teruk juga ataupun lebih baik daripadanya, maka bolehlah hadis itu dinilai sebagai hasan li ghairihi. Martabatnya hasan li ghairihi paling rendah. Paling tinggi ialah sahih li zatihi, kemudian yang kedua sahih li ghairihi, yang ketiga hasan li zatihi, yang keempat ialah hasan li ghairihi, ya. Tapi hukum dia makbul. Sebab itulah ini kerja Imam Tirmizi, ya, menyelamatkan banyak hadis yang dulunya dinilai sebagai dhaif, tapi sekarang dah dimasukkan dalam hasan, iaitu hasan li ghairihi. Ini jasa Imam Tirmizi yang kata. Contohnya, ma rawahu Tirmizi wa hasanahu min tariq Syu'bah an Asim ibni Ubaidillah an Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah an Abih anna imra'atan min Bani Fazarah tazawwajat ala na'lain. Jadi kisahnya seorang perempuan daripada Bani Fazarah, dia kahwin hanya dengan maharnya ialah sepasang sepatu, ya, sepasang selipar. Nabi tanya dia, araditi min nafsiki wa maliki bin na'lain, kau berpada ke dengan dua selipar je, sepasang je? Qalat na'am. Dia kata tak apa, cukup. Tengok, dia redha dengan maharnya hanyalah sepasang selipar. Fa'ajaz, Nabi luluskan perkahwinan itu, ya. Jadi hadis ini, tengok hadis kita ni, perawinya akhir sekalinya ialah Amir bin Rabi'ah.
Abdullah daripada bapanya, yakni Amir bin Rabi'. Tapi hadisnya ada jalan lain. Daripada Umar, daripada Abu Hurairah, daripada Aisyah, dan daripada Abi Hadrat. Maka jalan ini walaupun dhaif, kerana Asim dalam riwayat hadis Rabi'ah bin Amir bin Rabi'ah itu, walaupun dia dhaif, tapi dhaif yang tak tahu teruk dan mendapat sokongan riwayat-riwayat lain. Ya? Okay. Jadi kita dah belajar yang sahih dan yang hasan. Ya? Ada satu tajuk sebelum kita masuk tajuk dhaif, ialah khabarul ahad al-maqbul al-muhtaf bil qara'in. Jadi yang kita selesai belajar ni bab makbul. Makbul ada sahih dan ada hasan. Ya? Di sana ada makbul muhtaf bil qara'in. Ya? Dia makbul, kemudian ada sokongan-sokongan yang menguatkannya lagi. Ya? Contohnya, ma akhrajahu syaikhan. Ya? Hadis kalau bernilai muttafaqun alaihi. Ini lain cerita. Ya? Dia bukan sahih biasa. Sebab dia sahih dalam Bukhari, kemudian dia juga sahih dalam Muslim. Dan Bukhari dan Muslim ini kebetulannya mendapat ittifaqul ummah. Kesepakatan umat bersetuju bahawa ini dua kitab yang semuanya sahih. Dan lagi kalau hadis tu makbul tapi muttafaqun alaih, dia mempunyai nilainya, dia mempunyai nilai tambahnya tersendiri. Ya. Apa hebatnya Bukhari Muslim? Jalalatuhuma, kedua-duanya agung. Taqadduhuma, kedua-duanya ke depan berbanding dengan orang lain. Talaqil ulama' di kitabihima biqabul, bi kitabaihima bilqabul. Ulama' terima kitab ini diterima sepakat. Al-masyhur idza kana lahu turukun mutabayyinah. Okey, habis dah. Kemudian hadis makbul yang masyhur, hampir mutawatir orang kata, ya. Jalan yang banyak, semuanya selamat. Maka itu lebih kuat. Jim berbeza dengan hadis makbul yang aziz ataupun yang masyhur, yang gharib. Ya. Hadis musalsal bil a'immah, hadis yang sahih tetapi hebatnya perawi-perawi di dalam tu semuanya imam-imam belaka. Ya. Semuanya imam. Dalam tu ada nama Ahmad, dalam tu ada nama Syafi'i, dalam tu ada nama Malik. Itu baru mazhab 4. Mazhab imam-imam mazhab fiqh. Ada lagi imam-imam yang terkenal dalam hadis lagilah, ya. Kemudian sebelum kita belajar hadis dhaif juga, ni ada bab tentang hadis sahih tetapi kadang-kadang tidak boleh diamalkan, ya. Dengan sebab apa? Ini isunya, muhkam dan mukhtaliful hadis. Kemudian kita ada tajuk nanti An-Nasikh wal Mansukh. Kemudian kita ada akan tajuk juga berkait dengan kemudian barulah kita masuk hadis mardud, ya. Okeylah, kita tengok dulu dua ilmu ni, ya. Ilmu muhkam dan mukhtaliful hadis. Okey. Apa dia muhkam dan apa dia al-mukhtalif, ya? Di sana ada hadis-hadis yang kenampakan seperti bercanggah antara satu sama lain. Bukan adalah, memang banyaklah hadis-hadis macam tu, ya. Sebenarnya memang dia bercanggah ke? Ini isu akidah, ya. Kalau kita beriktikad bahawa hadis bercanggah, bertempur sesama sendiri, pada hakikatnya, mana sebenarnya dia bercanggah, Nabi kita seorang yang pening, kita kata, maka itu rosak akidah. Hadis ternafi daripada sifat percanggahan hakiki, dia panggil, ya. Kerana Quran menafikan, lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau ianya bukan datang daripada Tuhan, kamu akan mendapati bahawa percanggahannya banyak. Sebab dia percakapan manusia yang kuat bercanggah. Tapi oleh kerana dia mari daripada Tuhan, maka tidak bercanggah. Apa yang tidak bercanggah? Pertamanya Quran.
Yang kedua ialah hadis. Hadis juga wahyu. Tapi apa yang banyak sangat ulama khilaf tentang makna hadis? Itu orang panggil kita yang bercanggah pendapat. Kita sendiri. Kita yang bercanggah. Hakikat hadis tidak bercanggah. Ya? Kita yang bercanggah faham tentang hadis itu. Okey, tengok ni. Apa dia muhkam? Muhkam ialah hadis yang tak ada masalah. Hadis yang al-hadis al-maqbul allazi salima min mu'aradati mislihi. Hadis yang diterima dan tidak ada hadis lain yang menyanggahinya. Wa aktsarul ahadits min hadzal naw'. Kebanyakan hadis ialah muhkamat. Sebagaimana kebanyakan Quran juga muhkamat. Kun minha ayatun muhkamatun hunna umul kitab, dalam Quran kata. Kebanyakan Quran ialah muhkamat dan itulah ibu kepada kitab, ya. Amal ahaditsul muta'aridah al-mukhtalafah fahiya qalilah. Tidak banyak dan boleh ditarjihkan, ya, boleh ditarjihkan. Kalau tak boleh ditarjihkan, nanti kita akan tengok dia ada nasikh mansukh, dia ada muttarib, dan ada beberapa nama lagi, ya. Jadi kalau bercanggah itulah mukhtalif. Istilah tu lah, ya. Wal al-hadithul maqbul al-mu'aradu bimislihi ma'a imkanil jam'i bainahuma. Hadis yang makbul, hadis dhaif kita buang daripada awal lagi lah. Jika dicanggahi dengan hadis yang lain seumpamanya, mana makbul juga. Ma'a imkanil jam'i, tapi sebenarnya boleh dihimpunkan. Ini antara jasa Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i antara yang mengasaskan ilmu inilah dengan kitabnya Ikhtilaful Hadis. Okey. Contoh. Hadis la adwa wala tiyarata. Ya, tiada jangkitan penyakit dan tiada burung bawa sial. Kemudian kita ada hadis sahih juga di dalam Sahih Bukhari. Firra minal majzum firaraka minal asad. Okey, dua hadis, ya. Lari daripada penyakit kusta sebagaimana lari daripada singa. Jadi hadis pertama sahih, Bukhari Muslim. Tiada hadis Muslim. Okey. Hadis yang kedua ialah hadis Bukhari, dua-dua sahih. Hadis pertama menafikan jangkitan penyakit. Hadis kedua membayangkan jangkitan penyakit sebab suruh lari. Takut berjangkit. Jadi macam mana? Dua hadis ni sahih, dua hadis ni bertentangan. Yang pertama tak ada penyakit berjangkit, yang kedua ada penyakit-penyakit. Okey. Jadi perlu dimurnikan. Adakah dua hadis ni bertentangan? Kita kata pada zahir ya, tapi pada hakikat tidak. Hadis pertama isu akidah sebenarnya. Isu khurafat. Khurafat orang zaman jahiliah. Orang jahiliah, tengok tu, la tiyarah, tiada burung bawa sial. Dia percaya kepada sial. Sial majal, ya. Kalau dia keluar khemah, nak pergi memburu, ataupun nak pergi berniaga, nak cari makan, burung, contohnya lalu daripada kiri ke kanan. Dia pun masuk semula dalam khemah. Dia kata, hari ini tak payah memburu lah. Sebab burung melintas daripada kiri ke kanan, contohnya. Maka ni sial. Kalau kita keluar kepada pasir pun tak dapat buruan. Ataupun keluar berniaga pun tak dapat untung. Dia percaya pada sial. Tidak percaya pada qada dan qadar. Adwa pun penyakit juga. Penyakit khurafat. Dia cari macam kita kata kambing hitam. Ya? Mengkambing hitamkan. Kalau berlaku kematian kepada sekumpulan kambing biri-biri ataupun unta lah biasanya, dia akan cari sial. Dia kata ni kerana ada unta sial inilah. Mari daripada jin mana ataupun mari daripada kabilah majal mana masuk dalam kumpulan kita, maka semuanya mati. Yang Nabi kata la adwa, tiada jangkitan penyakit, itu bukan maksudnya jangkitan penyakit dari segi perubatan, tetapi dari segi khurafat orang jahiliah terdahulu yang percaya kepada sial majal, kepada binatang. Jadi hadis kedua jelas. Nabi memperakui apa yang diperakui oleh ahli perubatan. Iaitulah adanya jangkitan penyakit. Ya. Okay. Cara nak himpun untuk baca sendiri. Ya.
Madza yajibu man wajada hadisain muta'aridain. Okey, ini langkah-langkah yang perlu diambil kalau didapati dua hadis bertentangan. In amkanal jam'u ta'ayyanal jam'u. Ataupun kaedah dalam usul fiqh dia panggil al-i'mal khairum min al-ihmal, ya. Kita beramal dengan kedua-dua itu lebih baik daripada kita beramal salah satu dan kita abaikan yang kedua, ya. Sebenarnya isu ni dalam fiqh terlalu banyak, ya. Macam mazhab kita Syafi'i beramal dengan iftirash dan tawarruk, ya. Kita tasyahud awal duduk apa? Tasyahud kedua kita duduk macam mana, ya. Kerana dua riwayat. Ada riwayat yang menyokong duduk tawarruk, ada riwayat yang menyokong duduk iftirash. Mazhab kita Syafi'i beramal dengan kedua-dua, ya. Sebagai hadis diletak pada tasyahud pertama, sebagai hadis duduk pada tasyahud yang kedua. Jadi dipanggil al-i'mal khairum minal ihmal, ya. Beramal dengan kedua-dua lebih baik daripada mengabaikan salah satu. Kalau boleh himpun dulu. Itu wajib. Idza lam yumkinul jam'i, idza lam yumkinil jam'u, kalau tak boleh himpun, maka barulah kita akan tengok nanti ilmu akan datang nasikh dan mansukh, ya. Kalau tidak diketahui, maka kita akan tarjih, ya. Kalau tak tahu juga, maka itu tawakuf, ya. Dia panggil ittirab, hadis muttarib. Macam isu nanti kita akan tengok, ya. Antaranya kalau dalam bab fiqh diumpamakan seperti hadis bacaan bismillah, kuat ke tak kuat ke, sebagian daripada Fatihah ke tak sebagian Fatihah ke. Dalam mazhab kita Syafi'i hadis itu muttarib, maka tidak dipakai semuanya sebab tidak ada jalan jamak, tidak ada jalan nasikh mansukh, tidak ada jalan tarjih, maka dihukum jalan tawakuf. Maka dilihat pada mashaf, kembali pada ilmu mashaf, tidak lagi rujuk pada ilmu hadis, ilmu mashaf. Dalam mazhab kita Syafi'i, bismillah dikuatkan dan sebagai ayat pertama lagi daripada surah Fatihah kerana berdasarkan ilmu mashaf, tidak lagi kepada ilmu hadis. Kerana hadis banyak sangat dan dianggap muttarib, ya. Ahamiyatu, kepentingan. Wa man yakmulu lahu, siapakah yang layak untuk bercakap tentang ilmu ini? Okey, memang ilmu ini sangat spesifik, ya. Ini ilmu Imam Syafi'i kita dulu. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtaliful Hadis. Kemudian antara yang hebat juga dalam ilmu inilah Al-Imam At-Tahawi. Al-Imam At-Tahawi dalam mazhab Hanafi, kitabnya Ta'wil Mushkilul Asar, ya. Hadzal fan min ahammi ulumil hadis iz yattarru ila ma'rifatihi jami' ulama. Wa inna ma yakmulu lahu wa yamhuru fihi, tapi yang mahir dalam bab ini ialah fuqaha muhaddisun. Kalau muhaddisun sahaja tak layak, fuqaha saja pun tak layak. Orang yang menghimpunkan di antara hadis dan fiqh dipanggil al-a'immah al-jami'una bainal hadis wal fiqh. Orang yang imam betul menghimpun antara hadis dan fiqh, wal usuliyuna al-ghawwasuna 'ala al-ma'ani ad-daqiqah, dan juga ada ilmu usul fiqh. Wa haula humul ladzina la yushkilu 'alaihim minhum ila nadir. Orang macam ni tenang je mereka. Hadis yang orang lain pening, tiba-tiba dia tak pening dan dia murni-murnikan. Wa ta'arudul adillah qad syaghala ulama. Memang dah dalil yang bertentangan, ini yang menjadi kesibukan ulama, ya. Ini ujian dan ini yang orang panggil cabaran kepada ahli ilmu untuk menghimpunkan hadis-hadis yang pada zahirnya bertentangan. Wa fihi zaharat mauhab. Di sini baru nampak siapa yang tokoh, siapa yang ke depan. Wa diqqatu faham, siapa yang lebih faham. Wa husni ikhtiyar, siapa yang lebih bijak memilih, ya. Kama zallat fihi aqdamu man khadha ghimarahu min ba'd al-mutataffilin awam ala mawal. Di sinilah rebahnya orang yang terlibat dengan ilmu hadis tapi dia bukan ahlinya, ya. Yang kebudak-budakan masuk dalam ilmu hadis, orang kata macam budak-budak yang makan di hidangan orang tua-tua, ya. Tengok kitab utama ialah Ikhtilaful Hadis karya Imam Syafi'i, Ta'wil Mukhtaliful Hadis karya Ibnu Qutaibah, Mushkil Asar Imam Tahawi, ya. Okey. Kita bacalah sikit, ya, tentang nasikhul hadis wa mansukhuhu.
Okey. Tadi kita bercakap dah. Hadis kalau nampak bertentangan, kalau himpun, himpun. Tak mampu himpun, rujuk ilmu nasikh mansukh. Apa dia nasikh mansukh? Ringkasnya nasikh yang menasahkan. Mansukh yang dinasahkan. Nasikh ialah yang mutaakhir, yang hukum kemudian ataupun hadis kemudian. Mansukh ialah hadis terdahulu. Ya? Kisahnya ialah nasakh, iaitulah penghapusan ataupun pembatalan kepada hukum lama. Jadi an-naskhu lughatan al-izalah, buang, ya, hapuskan. Ataupun an-naqlu, pindah, kita dah pindah kepada hukum baru, ya. Istilahan raf'u syari' hukman minhu mutaqaddiman. Syari' ni sama ada Allah Taala ataupun Nabi kita SAW mengangkat hukum daripadanya yang lama, mutaqaddiman, bihukmin minhu mutaakhirin, dengan hukum baru yang kelewatan. Jadi tengok tu. Pengetahuan paling penting untuk ilmu nasakh ialah at-tarikh. Tarikh ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Kita kena tahu mana hadis lama, mana hadis kemudian. Sama ada merujuk kepada tarikh, jarah ataupun perawi. Perawi, bila dia masuk Islam, bila dia bertemu Nabi, kita boleh agak mana yang dahulu, mana yang kemudian, ya. Ahamiyatuhu wa su'ubatuhu wa ashalul mubarrizina fihi. Kepentingan ilmu ini. Pentinglah. Imam Zuhri kata, a'yal fuqaha'a wa a'jazahum an ya'rifu nasikhal hadis min mansukhi. Fuqaha inilah yang melemahkan mereka, ya, untuk mengenali mana hadis nasikh, mana hadis mansukh, ya. Wa ashalul mubarrizina ataupun mubarrizina fihi huwa Imam Syafi'i. Ya. Ini masih lagi cabangan kepada ilmu mukhtalifil hadis. Imam Syafi'i kita dikenali sebagai nasirus sunnah. Dia tidak memilih untuk menjadi perawi ilmu hadis riwayah, tetapi dia memilih untuk ilmu hadis dirayah. Ya. Maka dia yang paling ke depan dalam bab ini. Faqad kanat lahu fihi al-yadut tula was-sabiqatul ula. Dia ke depan. Qala al-Imam Ahmad li Ibn Warah, katabta kutub Syafi'i. Tengok tu, Ibn Warah dia mari daripada Mesir, jumpa Imam Ahmad nak ambil hadis. Imam Ahmad kata, kau daripada Mesir, kenapa datang jumpa aku? Tak jumpa Syafi'i ke? Dia kata, tak. Qala farratta, rugi engkau. Kenapa engkau datang jumpa aku? Tu guru aku tu. Ma'alimna al-mujmal min al-mufassar wala nasikh min al-mansukh hatta jalasna Syafi'i. Dia kata kami dulu tak tahu apa-apa pasal mujmal, mufassar, nasikh, mansukh sehinggalah kami duduk ke Syafi'i. Kami dulu hanya riwayah. Imam Syafi'i memang ahli riwayah pun, tetapi dia ada selepas riwayah, iaitulah dirayah, memahami makna. Bima yu'rafun nasikh minal mansukh. Yang pertama, bitasrihi Rasulillah. Kadang-kadang dalam hadis itu sendiri, satu hadis ada nasikh dan ada mansukh. Nabi sendiri sebut. Contohnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku larang daripada ziarah kubur. Jadi hukum lama dilarang. Fazuruha itu hukum baru. Ziarah sekarang. Fa innaha tuzakirul akhirah. Dia memperingatkan kematian. Dulu dilarang kerana dibimbang khurafat jahiliyah, menyembah kubur. Hari ini khurafat itu dah tak ada. Maka disyariatkan ziarah kubur bukan kerana beribadat di situ ataupun menyembah ahli kubur. Sebaliknya ialah untuk memperingatkan diri kepada hari akhirat. Melembutkan hati dia panggil. Tarkikil qulub. Kemudian sahabat yang cerita, contohnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah di antara perawi hadis yang membaca hadis di zaman Bani Umayyah di Masjid Nabi SAW. Kana akhirul amrain min Rasulillah SAW tarkul wudu' mimma massatin nar. Okey, ini ada isu dulu. Makan sesuatu yang disentuh api, ya. Okey. Daging contohnya kita dah bakar dia. Batal ke tak wudu'? Sebab ada hadis membayangkan seperti batal wudu'. Sampai sekarang ada mazhab yang kata kalau makan sesuatu yang disentuh api batal wudu'. Tapi jumhur dan sebenarnya dah hampir mazhab 4 lah, tidak batal, ya.
dah hampir ijma' hari ini. Kerana inilah Jabir dia kata yang terakhir Nabi tak berwuduk daripada sesuatu yang disentuh api. Dulu Nabi berwuduk. Makan sesuatu yang terkena api membatalkan wuduk. Maka nak sembahyang kena berwuduk lain. Tapi yang kemudian sekali Nabi terus sembahyang je, tidak berwuduk, tidak menganggap bahawa makan sesuatu yang disentuh api itu membatalkan wuduk. Jim kalau tak ada juga, ma'rifatut tarikh, tengok sejarah lah. Contohnya aftaral hajim wal mahjum. Ini satu hukum yang nampak bertentangan juga. Ya. Orang yang berbekam ataupun dibekam, batal ke puasa dia? Sebagai hadis membayangkan macam batal. Ni aftara, berbukalah orang yang berbekam dan orang yang dibekam. Tapi kita ada hadis Ibn Abbas. Ibn Abbas dia orang kemudian, dia budak. Hujung hayat Nabi pun dia masih muda. Dia yang riwayatkan dalam Hajatul Wada', 3 bulan sebelum Nabi wafat. Anna Nabi SAW ihtajama wa huwa muhrimun sa'ib. Nabi berbekam dan dia berihram. Ihram apa ni? Ihram haji, haji wada'. Itu sabit bahawa Ibn Abbas menyertai Nabi SAW bersama saudaranya Fadal bersama Nabi SAW dan membantu ayahnya Abbas dalam peristiwa Hajatul Wada'. Nabi berihram, Nabi berpuasa, tak ada masalah. Jadi berbekam dalam ihram pun tak batal, dan dalam puasa pun tak perlu berbuka. Dalalatul ijma'. Ijma' membuktikan. Contohnya, ada hadis dahulunya yang kata, siapa yang minum arak sampai kali pertama dia rotan, kali kedua dia rotan, kali ketiga dia rotan, kali keempat dia bunuh. Dalal ijma' ala naskh. Imam Nawawi dalam kitab biasanya Al-Majmu', dia kata ijma' membuktikan bahawa dia telah dinasahkan. Tak ada hukum bunuh. Kali keempat pun dia masih dia rotan. Ya. Buku yang paling masyhur ialah Al-I'tibar fi Nasikh wal Mansukh karangan Al-Hazimi. An-Nasikh wal Mansukh karangan Imam Ahmad. Tajrid Ahadil Mansukh karangan Al-Jawzi. Ya. Okey, jadi saya rasa sekadar itulah ya. Apa yang sempat kita bentang daripada tajuk ini. Lepas ni kita akan masuk dalam Al-Khabarul Mardud. Ya. Dan insya-Allah ada perbincangan. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan selepas daripada ini. Cuma untuk rekod, setakat ini saja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.